Hai, nama saya Elisa Jemili, merupakan pembantu pegawai latihan Gerak Tangan Malaysia Cawangan Negeri Sembilan. Saya telah berkhidmat lebih daripada 3 tahun. Saya suka gabungkan bahan, warna, corak dan reka bentuk dalam proses pembuatan anyaman rotan. Saya berharap ilmu yang akan disampaikan dapat dimanfaatkan kepada semua komuniti craft Malaysia. #SupportLocal, #MyCraftShop, #Kita Jaga Kita Bah. Hai semua, salam sejahtera. Hari ini saya akan memberi tunjuk ajar cara-cara membuat produk anyaman rotan, yaitu bakul buah ataupun bakul bunga. Peralatan yang digunakan: paku, penyembur air, tali pengukur, pisau, gunting, pelayar, pen, pencucuk ais, tukul, sesiku L, dan plywood. Bahan asas yang digunakan pula rotan pulur saiz 2 mm, 2.5 dan 6 mm. Sebelum proses pembuatan tapak dilakukan, terlebih dahulu saya akan mengajar cara-cara untuk mendapatkan ukuran yang dikehendaki. Panjang 25 cm, lebar 15 cm, tinggi 12 cm. Cara-cara untuk mendapatkan ukuran: tapak bujur, buat garisan pada bahagian tengah dalam ukuran 25 cm. Kemudian bahagikan kepada 2, ukuran 25 cm bahagi 2. Dan tandakan bahagian tepi dan manakala bahagian ukuran lebar, yaitu 12 cm bahagi 2. Seterusnya saya akan ajar cara-cara untuk menyusun tiang anyaman. Ambil rotan saiz 2.5 mm, panjang 60 cm. Susunkan atas plywood. Ambil rotan 6 mm, potong. Kemudian pakukan pada bahagian hujung ukuran yang telah ditandakan. Pastikan tiang yang telah disusun sama rata. Seterusnya, ambil rotan 2.5 mm dengan panjang 60 cm. Seterusnya, susunkan tiang mengikut ukuran yang telah ditandakan. Pastikan bahagian penyusunan tiang dilakukan jarak 2 cm. Seterusnya, daripada susunan 10 tiang anyaman ini, kita akan mengambil pada bahagian tengah, yaitu 2 batang, bahagian atas 4 batang, bahagian bawah 4 batang. Kemudian susunkan rotan ukuran 2 cm setiap jarak tiang
sehingga mencapai ukuran 14 cm. Oke, tujuan penahan rotan bahagian tepi ini adalah untuk merapatkan tiang ini supaya tiang-tiang yang telah disusunkan ini sentiasa tersusun. Sembilan susunan ini akan mendapat ukuran dalam 14 cm. Ini adalah asas cara untuk pembuatan teknik tapak bujung. Setelah tiang telah siap disusun, kemudian kita akan menggunakan jalin satu untuk bagi pemulaan pembuatan tapak. Ambil pada bahagian hujung, masukkan pada bahagian tiang pertama, kemudian jalinkan secara selang-seling, bawah, atas, ke bawah, dan seterusnya sebanyak 2 kali pusingan. Rotan pada bahagian tepi ini cabut, dan teruskan menganyam sehingga 2 kali pusingan. Seterusnya, ambil rotan penganyam selai, letakkan pada bahagian hadapan tiang pemulaan tadi. Kemudian teruskan menganyam sehingga mendapat bentuk bujung. Pastikan tiang sentiasa dalam ukuran 2 mm. Oke, ini adalah hasil anyaman yang telah dibuat sebentar tadi, yaitu sebanyak 2 kali pusingan. Seterusnya kita akan membuat pemecahan tiang pada bahagian penjuru tapak. Pecahkan tiang, ambil pada bahagian tepi ini 2 helai dengan teknik yang sama, yaitu teknik jalin satu. Seterusnya terus menganyam sehingga ukuran 14 cm dengan menggunakan teknik jalin satu. Pastikan tiang yang disusun ini sentiasa dalam keadaan 2 cm jarak tiang. Sekiranya rasa rotan ini kering ataupun keras, guna penyembuh air bagi melembutkan tiang-tiang rotan anyaman. Seterusnya, kita akan membuat proses penambahan anak tiang. Pertama sekali, pastikan tiang bahagian penjuru ini dalam kiraan 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 akan ditambah anak tiang. Ambil rotan, potongkan pada bahagian hujung. Ambil pencucuk ais. Pencucuk ais ini digunakan sebagai untuk memudahkan proses penambahan anak tiang. Tambah anak tiang 2 batang di setiap susunan tiang. Semasa proses pemotongan tiang ini juga pastikan memotong dalam keadaan berhati-hati.
Sekali lagi, masukkan tiang pada bahagian kiri dan kanan di setiap penjuru tapak. Pastikan tiang dalam keadaan sentiasa lurus bagi memudahkan teknik menjalin senang dilakukan. Ini adalah hasil penambahan anak tiang di setiap penjuru. Seterusnya, kita akan memecahkan tiang anyaman dengan menggunakan anyaman jalin 1. Teruskan menganyam anyaman jalin 1 dengan memecahkan tiang secara anyam selang-seli sehingga mencapai ukuran 24 cm. Setelah mencapai ukuran yang dikehendaki yaitu 24 cm, seterusnya kita akan membuat pemati anyaman yaitu pintal 2. Potong rotan, lebihan rotan ini, ambil sehelai rotan, ambil pada bahagian tengah rotan, bagi 2, guna penyembuh air bagi melembutkan rotan. Bahagian tengah ini masukkan di celah tiang. Kemudian buat anyaman teknik pintal. Ambil rotan pada bahagian hadapan ini, masukkan ke bawah, kemudian pintalkan. Ini bagi tujuan supaya tapak yang telah siap dianyam dalam keadaan kemas. Pastikan pintal dilakukan dengan rapat di setiap tiang. Buat sekali pusingan, sembuh air bagi melembutkan rotan. Teruskan, pusingkan tapak. Ini adalah hasil anyaman yang telah dimatikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan membuat proses menaikkan badan bakul. Langkah pertama, terbalikan tapak. Perhatikan betul-betul pada bahagian atas ini mempunyai ada lebihan rotan. Pastikan lebihan rotan tersebut berada bahagian atas dan bahagian bawah ialah kemas. Ini bermaksud bahagian dalam bakul. Proses menaikkan badan bakul, kita memerlukan penahan rotan bagi tujuan supaya tapak tidak terangkat sewaktu proses menganyam dilakukan. Pakukan bahagian bawah. Seterusnya, pakukan bahagian atas. Pastikan tapak dalam keadaan sama rata bagi memudahkan proses menganyam. Sembuhkan air di setiap tiang. Air ini digunakan untuk melembutkan tiang-tiang anyaman. Setelah itu, ambil plier, kepit setiap bahagian tiang. Ini bagi proses untuk menaikkan badan. Pastikan tiang tak patah
sekiranya terasa kering, sembuai, ataupun rotan rapuh, sembuai juga. Tetapi sekiranya tiang lembut, tolak tiang rotan ini dengan perlahan. Sekiranya rotan tak keras, ataupun gunakan layar ini untuk kepit. Disebabkan tiang lembut, kita boleh lengkungkan tiang secara begini. Naikkan tiang ke atas, pastikan tiang dalam keadaan lurus. Ini adalah keadaan tapak yang telah dinaikkan tiang. Pastikan tapak dalam keadaan sama rata dan tidak terangkat. Seterusnya kita akan menggunakan anyaman pintal 3 sebanyak 4 kali pusingan. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk meletakkan rotan. Pertama sekali, ambil 3 helai rotan penganyam. Tiang pertama, letak rotan 1. Tiang kedua, letak rotan kedua. Tiang ketiga, letak rotan ketiga. Seterusnya, langkah-langkah untuk menganyam. Yang pertama, dalam kiraan tiang 1, 2, 3. Ambil tiang pertama, masukkan pada bahagian tiang ketiga. Masukkan ke dalam. Kemudian keluarkan. Dan seterusnya, ambil tiang bahagian hadapan. Sekali lagi, lakukan proses yang sama. Dalam kiraan tiang 1, 2, 3. Masukkan pada bahagian ruang tiang ke hadapan. Dan seterusnya, proses yang sama. Ambil tiang yang ketiga, 1, 2, 3. Masukkan bahagian tiang ketiga. Satu, 2, 3, 4. 4 kali pusingan. Seterusnya, ketiga-tiga rotan penganyam ini kita potong. Pastikan potongan berada belakang tiang. Seterusnya, kita akan memulakan teknik anyaman jalin 1 untuk pemulaan anyaman. Ambil sehelai rotan berwarna, sembur air bagi melembutkan. Masukkan pada bahagian mana-mana tiang. Masukkan. Anyam jalin 1 secara silang satu-satu. Teknik anyaman jalin 1 ini dilakukan sehingga mencapai ukuran 6 cm. Setelah mencapai ukuran 6 cm, kemudian potong rotan berwarna. Pastikan potongan berada belakang tiang.
Seterusnya, kita akan membuat anyaman pintal 3 sebanyak 4 kali pusingan. Ambil 3 helai rotan anyaman, susunkan tiang pada tiang 1, 2, 3. Dalam susunan ni, langkah 2 tiang ataupun dengan kiraan 1, 2, 3. Tiang pertama masuk bahagian tiang keempat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tiang pertama masuk bahagian hadapan dan keluar. Dan seterusnya lakukan sehingga 4 kali pusingan. Kita telah mencapai 4 kali pusingan. Seterusnya, potong rotan ketiga-tiga. Pastikan potongan berada belakang tiang. Langkah terakhir yaitu proses mematikan tiang anyaman. Sebelum mematikan tiang anyaman, pastikan bakul sama tinggi. Sekiranya tak sama tinggi, ketuk sedikit untuk meratakan. Ambil penyembuh air, sembuh setiap tiang. Ini bagi bertujuan supaya melembutkan tiang rotan. Pemati yang digunakan yaitu pemati mati 1. Ambil tiang, pusingkan ke belakang, kemudian masukkan ke dalam. Sekali lagi, ambil tiang bahagian depan, pusingkan ke belakang, keluarkan dan masukkan. Lakukan sehingga 1 kali pusingan. Pastikan tiang yang telah dianyam dalam keadaan kemas dan tersusun. Pastikan pemati anyaman sama tinggi. Ini adalah hasil bakul yang telah dimatikan pemati anyaman. Seterusnya saya akan potong lebihan rotan pada bahagian dalam ini. Potong setiap lebihan rotan. Pastikan potongan dilakukan dengan kemas. Potong secara serong. Pastikan potongan yang dilakukan tidak terlalu pendek. Seterusnya kita akan membuat pemasangan tangkai. Ambil rotan 6 mm dengan ukuran 60 cm. Seterusnya, tandakan setiap hujung dalam ukuran 8 cm. Ini bagi tujuan untuk pemasangan tangkai dan kemudian nipiskan pada bahagian hujung. Nipiskan juga pada bahagian sebelah. Lakukan dengan berhati-hati. Okey, ini cara-cara untuk nipiskan
hujung tangkai. Seterusnya, pemasangan tangkai. Ambil pencucuk ais untuk mendapatkan bahagian tengah. Buat ukuran bahagian tengah. Ambil bahagian tengah tiang. Cucukkan menggunakan pencucuk ais. Kemudian masukkan tangkai rotan. Masukkan tangkai rotan sehingga mencapai tanda yang telah dilakukan tadi. Seterusnya, bentukkan tangkai. Untuk pemasangan tangkai ini, ketinggian tangkai ialah 30 cm. Sekali lagi, masukkan pencucuk ais. Masukkan tangkai. Lakukan dengan secara berhati-hati. Sekiranya bentuk tak jadi, bentukkan sekali lagi sehingga mendapat bentuk yang dikehendaki. Ini adalah hasil pemasangan tiang, tapak, ketinggian, dan tangkai. Ini adalah hasil bakul yang telah siap dianyam. Seterusnya kita akan membuat proses kemasan. Potong lebihan rotan pada bahagian dalam. Pastikan potongan kemas. Ini adalah hasil produk yang telah kita anyam sebentar tadi. Sekali lagi, saya akan menerangkan teknik-teknik yang telah digunakan. Teknik yang pertama, tapak bujur, pintal 3, anyaman jalin 1, dan pemati anyaman mati 1, dan terakhir sekali tangkai. Selamat mencuba!